Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang sufi itu tidak boleh menjadi bakhil, kerana dia tiada punya apa pun di tangannya yang boleh dibakhilkan. Sebab dia telah mengaku akan meninggalkan dunia semua sekali. Jika dia diberi orang sesuatu dari dunia itu, diambilnya bukan untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Sebab hatinya telah bersih dari segala macam benda yang ada. Yang bakhil itu ialah siapa yang masih ada dalam tangannya harta atau benda. Orang sufi itu menganggap semua benda yang ada di tangannya itu ialah untuk orang lain. Maka bagaimana boleh dia menjadi bakhil dengan harta orang lain? Dia tiada memandang siapa pun sebagai musuh atau kawan, dan tiada peduli kepada kepujian orang atau kecelaannya. Tiada memandang pemberian atau penahanan, mudarat atau manfaat boleh datang dari selain Allah. Dia tiada gembira dengan hidup, dan tiada sedih pula dengan mati. Dia menganggap matinya itu adalah kerana sungutan Allah ke atas dirinya, yakni murka Allah. Dan hidupnya pula adalah kerana redha Allah Ta'ala kepadanya. Dia merasa keluh kesah ketika berada di kalangan khalayak ramai, dan merasa mesra ketika berada dalam khalwat jauh dari khalayak ramai. Makanannya ialah zikir kepada Tuhannya, dan minumannya dari minuman kemesraan dengan Tuhannya. Sebab itu tiada sebab dia boleh menjadi bakhil dengan habuan dunia dan seisinya, kerana dia tiada perlu kepada semua itu. Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut tentang golongan sufi, itu golongan yang ingin kembali kepada Allah dengan sebenar, golongan yang ingin mencari redha Allah Ta'ala yang sebenar, dan golongan yang ingin mendapat pendekatan kemuliaan di sisi Allah dengan sebenar. Bukanlah sufi secara pakaian, tidak juga sufi secara tarikat, dan tidak juga sufi kerana penampilan dan percakapan. Kerana sufi punya hakikat. Seorang yang ingin menyucikan dirinya daripada segala kekotoran duniawi, kekotoran dosa dan maksiat, kekotoran kesibukan dan kelalaian, kepada kesucian. Kerana perkataan sufi itu sendiri daripada perkataan safa, yakni suci. Maka kalau kita lihat secara fitrah, kita ingin sentiasa berada dalam tubuh badan yang suci, dan kita nak pakai baju yang suci, bersih. Kita kalau naik kereta, kita pun nak kereta kita bersih. Kita bila berada di rumah, kita nak rumah kita bersih, kita sapu sampah, kita kemas. Kita kalau pergi homestay, duduk hotel, kita nak juga bersih. Maka bersih itu suatu fitrah yang kita sudah dibiasakan.
dan satu fitrah yang memang ada dalam diri manusia. Cuma tidak ramai yang ingin membersihkan dirinya secara dalaman atau batin. Membersih diri secara luaran ramai. Produk-produk bersih badan pun banyak. Produk bersih muka, produk bersih rambut, produk bersih kaki, bersih tangan, bersih siku, ada belaka. Produk untuk bersihkan rumah, macam-macam jenis sabun. Produk bersihkan kereta, dalam sampai tayarnya, macam-macam produk. Produk untuk bersihkan macam-macam tempat. Tapi tak ramai yang berusaha untuk bersihkan hati. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwab, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka orang taubat dan suka orang yang membersihkan dirinya. Kata mutatahhirin, dia ada dua makna. Makna yang pertama, Allah suka pembersihan luaran. Allah Ta'ala suka rumah yang bersih. Allah Ta'ala suka rumah Allah, masjid yang bersih, pakaian yang bersih. Yang kedua, memberi maksud dalaman. Sebab itu dimulakan dengan perkataan Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang taubat. Sebab orang taubat, dia membersihkan dirinya dari dosa. Walaupun pakaiannya belum berganti, tapi hatinya sudah bersih. Maka ini yang paling Allah Ta'ala suka. Oleh sebab itu, bila kita menyebut sufi, golongan yang cuba membersihkan diri daripada semua perkara yang boleh merosakkan hubungan dengan Allah. Di antara sifat itu ialah sifat bakhil. Maka manusia dan orang beriman secara khusus perlu berusaha menjadi orang yang pemurah. Kerana sifat pemurah itulah yang menjadikan mereka sebagai seorang ketua ataupun seorang pemimpin sebenar. Seorang ahli bijaksana berkata, ada 4 perkara kalau dia buat, dia akan membawa kepada 4 perkara. Arba'atun tuaddi ila arba'atin. Kita kalau buat 4 perkara ini, kita akan dapat 4 kebaikan yang baik, yang mulia. Yang pertama, kata mereka, as-samtu ila salamah. Kalau kita diam, dibawa pada keselamatan. Kalau kita diam, dia membawa kepada keselamatan. Maknanya, sebab kita banyak diam, kita selamat. Kita tak fikir nak komen status orang, kita diam, maka kita selamat daripada fitnah, kita selamat daripada umpat dan sebagainya. Yang kedua, kata para bijaksana, albirru ilal karamah. Bila kita buat baik, dia akan menjadikan kita mulia. Bila buat baik je, kita akan nampak mulia. Tapi kalau kita buat jahat, nampak hina. Kita tak perlu orang puji kita, kita tak perlu orang angkat kita. Kalau kita buat baik, kita akan jadi mulia. Kita pun tak perlu orang kenal kita. Ada orang dia nak mulia dengan orang kenal dia banyak-banyak. Ada orang dia cuba cari pujian orang banyak-banyak. Last sekali dia hina juga. Kita nak mulia, buat je baik, kita mulia. Walau orang tak kenal kita, walaupun orang tak tahu kita, tapi kita buat perkara baik dalam hidup. Baik dengan pasangan kita, baik dengan anak-anak kita, baik dengan jiran tetangga kita, baik dengan adik-beradik, buat baik je, maka kita akan mulia. Yang ketiga, kata para cerdik pandai, wal judu ila siyadah. Bila kita pemurah, kitalah pemimpin. Setiap orang yang pemurah, dia mesti jadi pemimpin. Dia tak akan duduk bawah. Allah akan angkat dia jadi pemimpin. Bukan semua para Nabi SAW mereka pemimpin, dan mereka diharamkan bersifat bakhil. Mereka diharamkan. Dan mereka pemurah. Sebab pemimpin memang syarat dia mesti pemurah. Sebab tu kalau kita tengok duduk jalan ramai, siapa yang paling pemurah, dia lah pemimpin. Sehingga ketiadaannya lebih dirasai berbanding ketiadaan 1000 orang lain. Orang lain 1000 orang tak ada, okey lagi. Bila dia seorang tak ada, seperti kehilangan 1000 orang. Artinya al-jud yuaddi ila siyadah. Pemurah membawa kepada kepimpinan. Yang keempat, kata ulama, wasyukru ila ziyadah. Bila kita syukur, dia membawa kepada penambahan rezeki. Kadang-kadang kita tambah rezeki dengan cara kita banyakkan produk. Kadang-kadang kita nak banyak rezeki, kita tambahkan pekerja, kita besarkan kedai, kita lawakan kedai.
Tapi kita lupa satu hakikat yang menjadikan rezeki kita bertambah, syukur. Ramai orang dia rasa nak rezeki banyak sikit, okey, kedai dibesarkan dari 4 pintu. Secara strategi, okeylah, kita tak nafikan. Atau ramaikan pekerja, banyakkan menu. Itu benda-benda strategi. Tapi benda yang hakikat yang ada dalam diri, itu syukur pada Allah. Bila kita bersyukur, sebenarnya ia petanda dan alamat rezeki kita akan bertambah. Tapi kalau kita kufur, ia alamat dan tanda rezeki kita akan hilang. Bukan para ulama juga menyebut tentang kenapa kita kena pemurah. Sebab pemurah ni pemimpin, dan sifat Nabi bukan sifat Allah, sifatul rahman. Kata mereka ada 7 golongan, kita jangan mesyuarat dengan dia, jangan minta pendapat dia. Ada 7 golongan manusia, kita jangan minta pendapat dia. Yang pertama, iaitu orang jahil. Orang yang tak tahu apa-apa, tak perlu mesyuarat. Dia tak tahu apa-apa, nak mesyuarat apa. Yang kedua ialah musuh kita. Sebab musuh kita, cadangan dia pun nak suruh kita binasa. Maka jangan mesyuarat dengan musuh. Tak, macam mana saya nak tahu dia musuh saya? Baik, kalau kita tengok perkara yang dia cakap tu, boleh kita menjadi binasa. Dia pun belakang kita kutuk kuat juga, maka dia musuh. Jangan mesyuarat dengan dia. Dia akan beri pendapat yang kita akan terperangkap, kita akan binasa. Yang ketiga, kata ulama, jangan bermesyuarat dengan para pendengki, hasud. Kerana orang hasud ni dia sentiasa berusaha biar nikmat kita ada tu tak ada. Nikmat harta ke, nikmat ilmu ke, nikmat kesihatan, dia akan cuba menjadikan nikmat tu hilang, biar kita tak ada lagi nikmat. Biar kita jangan jadi lagi pemimpin. Sebab dia nak naik, dia dengki pada kepimpinan kita, dia nak naik. Ini hasud. Yang keempat, kata ulama, jangan bermesyuarat dengan mirak orang yang sombong, orang yang riak. Kerana orang yang riak, dalam mesyuarat dia mesti dia cerita nanti apa kata mak andam, nanti apa kata orang, nanti apa kata, dia lupa apa kata Allah. Sebab orang riak ni dia akan gunakan dia punya KPI dia, garis ataupun garis panduan di manusia. Kita nak kahwin, kita nak mesyuarat. Mesyuarat ni kita kata kita buat macam ni lah, ikut hukum. Nanti mak andam pun kata, nanti apa kata orang. Orang tak pernah buat macam gini. Ada ke kahwin buka ceramah, kata mak andam. Orang tak pernah buat. Kita buka danduk lah, apa betul. Oh, kahwin, pengantin pun kena danduk sekali. Dia tak boleh ni menyalahi syarak. Nanti orang kata apa? Dia kalau kita mesyuarat, dia akan kata nanti orang kata apa? Nanti orang kata apa? Orang tu siapa orang tu? Dia mengambil kira orang-orang yang tak peduli halal haram, dosa pahala. Kerana itu kita jangan mesyuarat orang yang mencari redha manusia. Biar pertama kita dengar daripada mulut orang kita mesyuarat, jangan ini Allah murka, ini boleh kita dapat laknat ni, ini kita berdosa ni, ni boleh jadi neraka kita ni. Orang macam ni okey, dia cari redha Allah. Jangan bermesyuarat dengan orang yang riak, yang cari redha manusia. Yang kelima, jangan mesyuarat dengan orang penakut. Mesyuarat dengan orang penakut, kerja dia nak lari je lah. Orang penakut, dia tak nak ambil risiko. Kita kadang-kadang mesyuarat, keputusan tadi ada risiko, tapi orang penakut dia tak akan ambil apa pun risiko dalam hidup. Dia jenis duduk dalam bilik, kunci bilik dah. Ini orang jaban, penakut. Ada kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita beri keputusan yang berani. Keputusan tu berani. Dan orang penakut tak boleh beri keputusan sebenarnya. Maka jangan mesyuarat dengan orang yang kita nampak watak dia penakut. Kita tak akan dapat ilmu atau tak dapat sesuatu yang baik. Dan yang keenam, jangan mesyuarat dengan orang kedekut, bakhil. Jangan. Kalau kita mesyuarat dengan orang kedekut, dia tak mungkin ingin berkorban apa pun, baik masa dia, baik duit dia. Kita mesyuarat jamuan dengan dia, dia kata ginilah kita buat, kita masukkan bilik dah lah. Orang kedekut. Tapi kalau kita mesyuarat dengan orang yang pemurah, tak, ni kita pakai kambing golek, lembu seekor, sebab dia pemurah. Dia tak akan cerita benda-benda yang buruk. Sehingga kata ulama, kalau kamu dijemput oleh orang yang pemurah, kamu datang. Kerana setiap makanan orang pemurah itu menyihatkan. Tapi kalau kamu dijemput oleh orang kedekut, jangan datang.
Kerana setiap makanannya membawa penyakit. Orang kedekut dia ambil yang 3 hari lepas bagi itu. Yang kotor dia bagi, yang tak bermutu. Maka kita pun berpenyakit. Sebab itu makanan orang pemurah menyihatkan. Makanan orang kedekut memudaratkan. Sebab itu jangan tolak daripada orang yang pemurah. Dia mesti beri terbaik. Dan hati-hati dengan makanan orang kedekut. Tengok dulu. Kenapa? Dia mungkin memudaratkan kita. Sebab itu tak boleh mesyuarat dengan orang kedekut. Dan yang ketujuh, jangan bermusyawarah dengan orang yang ikut hawa nafsu. Zu hawan. Yang ikut hawa nafsu. Tentang yang maksud ikut hawa nafsu, benda yang sama. Tiada perkiraan hukum hakam. Yang penting nafsu dia. Kerana itu bila kita melihat sifat pemurah ini, yang merupakan pertama sifat Ar-Rahman. Tuan-tuan, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, yang pertama Allah sebut siapa sifat Allah? Ar-Rahman, pemurah. Apa maksud pemurah? Allah Ta'ala pemurah tanpa membezakan manusia itu siapa, beriman atau kufur. Allah bagi. Kerana mereka tak akan ada lagi alasan di hadapan Allah kenapa kufur. Tuan-tuan, hebatnya orang pemurah, bila kita berhadapan dengan pemurah, kita tak ada alasan untuk kita lari pada dia. Kita tak ada alasan untuk dengar cakap dia atau patuh dia. Kerana sifat pemurah telah menutup segala alasan di hadapan tu. Sebab tu kalau seorang suami dia pemurah kepada isterinya tak ada lagi alasan apa-apa pun untuk menghalang suami dia. Sebab dia tahu suami dia orang baik. Dan demikian juga isteri kalau dia pemurah. Suami pun tak ada alasan macam. Semua orang akan mati alasan di hadapan orang pemurah. Kalaupun dia cuba beri alasan, dia tahu kesan dan akibat. Sebab itu bila kita sebut sifat pemurah ini, yang merupakan sifat Allah Ta'ala yang utama, bahkan ia Allah SWT jadikan semua para Nabi mempunyai sifat pemurah yang luar biasa. Kita bacalah sifat pemurah semua para Nabi alaihimussalatu wassalam. Melainkan mereka tidak pernah menahan apa yang berada di tangan mereka. Sehingga disebut dalam hadis, Ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad fayaqulu la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta sekalipun lalu baginda berkata tidak. Artinya baginda sallallahu alaihi wasallam, dia punya tahap pemurah, dia tak pernah kata tak boleh. Boleh je. Dan dengannya Rasulullah didik para sahabat. Tentang ada seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah Al-Khuzai, radhiyallahu ta'ala. Talha ni dia orang pemurah. Dia merdekakan 100 orang hamba. 100 orang hamba lelaki. Kemudian dia sponsor kahwin semua 100 orang ni. Akhirnya semua hamba ni dia punya rasa terhutang budi dengan pemurah Talha bin Ubaidillah Al-Khuzai, radhiyallahu ta'ala. Semuanya dapat anak bagi nama Talha belaka. Akhirnya orang panggil dia Talhat. Maksudnya Talha kepada segala Talha. Bayangkan kan dek pemurah dia ni 100 hamba dia beli, dia merdekakan, kemudian dia sponsor kahwin. Maka hamba-hamba ni yang 100 orang ni, dia orang dapat anak, kalau dapat je anak lelaki tu dinamakan Talha. Akhirnya ada 100 orang Talha. Disebabkan seorang Talha. Ya, seorang akan berbangga. Kita kadang-kadang nama ni kita bagi sebab nak suruh lain pada lain. Ada orang bagi nama kerana kagum, kerana pemurah orang tertentu. Dia pun namakan nama. Ia sebenarnya adalah saksi di hadapan Allah. Nama-nama ni bukan sekadar kelainan panggilan. Dan nama juga menjadi saksi kepada kebaikan orang yang diikut namanya. Maksudnya kalau kita hari ini namakan anak kita Muhammad, bagi membuktikan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini namakan anak kita Syafi'i sebagai contoh. Nama siapa Syafi'i? Bagi memuliakan, menunjukkan bukti kemuliaan Imam Asy-Syafi'i. Kita hari ini bagi nama anak kita Bukhari. Misalnya, nama apa Bukhari? Bagi menunjukkan kemuliaan Imam Bukhari. Setiap nama itu menjadi saksi atas kemuliaan seorang. Bukan kita kalau nak tengok tanda-tanda penerimaan orang beriman di sisi Allah, bila namanya diulang-ulang dalam generasi yang berikutnya. Sebab tu tuan-tuan tengok para sahabat, nama mereka diulang oleh generasi berikutnya.
Kalau namanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, akan ada setiap generasi nama Abu Bakar sampailah hari kiamat. Kalau namanya Omar, akan terus ada nama Omar sampai hari kiamat. Itu tanda penerimaan kebaikan. Oleh kerana itulah bila kita sebut tentang sifat pemurah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sana'i al-ma'ruf taqi masari as-su'. Sifat pemurahlah yang menghalang seorang itu mati dalam su'u khatimah. Kita kalau tak nak mati su'u khatimah, maka pemurah. Terselamat daripada su'u khatimah, mati yang tidak baik, mati yang membawa kepada kecelakaan kita. Bahkan kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-karamu a'tafu minar rahim. Orang yang pemurah itu lebih mulia daripada orang yang menjaga silaturahim. A'taf. Dek, pemurah tadi dia lebih kuat daripada silaturahim itu sendiri. Tuan-tuan, kita tak nampak nilai silaturahim, melainkan kalau ada sifat pemurah. Kalau dia kedekut, kita pun nak putus silaturahim. Ada abang tapi kedekut, bukan abang aku tu. Ada kakak tapi berkira bukan kakak aku tu. Sebab terhubungnya silaturahim dengan sifat pemurah. Sebab itu kata Ali radhiyallahu ta'ala, al-karam a'taf minar rahim. Al-karam itu, pemurah itu lebih a'taf, lebih hebat, lebih mulia daripada silaturahim itu sendiri. Sebab kita, tuan-tuan, bila jumpa orang pemurah, kita anggap dia abang kita, dah kakak kita, dah adik kita, anggap dia keluarga kita, dek pemurah dia. Maka sebab itulah bila kita nak dekat dengan Allah SWT, orang yang kedekut tak boleh dekat dengan Allah. Orang kedekut dia tak boleh dekat dengan Allah. Kenapa? Kata ulama, yang pertama, kerana sifat pemurah itu adalah kesempurnaan iman dan kesempurnaan Islam. Kamalul iman wa husnul Islam. Ini orang sufi tekan sangat-sangat sifat pemurah. Kerana dialah mendaki kesempurnaan iman dan mendaki kesempurnaan Islam. Tuan-tuan baca ayat Quran. Bila dekat nak mati, Allah cerita, si yang nak mati tadi minta Allah panjangkan umur untuk dia jadi pemurah. Hatta idza jaa ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan sehingga apabila hampir datang ajalnya, dia berkata, wahai Tuhanku, berilah sedikit tempoh untuk aku hidup, untuk aku bersedekah, dan aku nak jadi orang baik. Pertama, kata ulama, kita, tuan-tuan sekalian, bila kita rasa benda tu penting, kita nak buat sungguh-sungguh walau ada masa sikit. Sebab kita ambil contoh, bila seorang tu rumah dia terbakar, dia pasti keluarkan barang paling penting sekali, barang paling penting sekali daripada rumah tu. Dan dia tahu, kalau dia sempat berfikir, dia akan fikir apa paling penting. Okey, yang paling penting sekali wallet saya, dalam tu ada semua kad saya. Ini kalau rumah terbakar pun boleh duduk hotel lagi lah, sebab kad ada, duit pun ada dalam tu. Atau saya keluarkan dokumen-dokumen IC dan sebagainya. Tuan-tuan, bila seorang tu rumah terbakar, dia akan keluar benda paling penting sekali. Dan demikian kita bila nak keluar dari dunia, bila kita tahu ada satu amalan yang boleh selamatkan kita banyak tempat, banyak keadaan, iaitu sedekah dan menjadi pemurah. Kerana itu Allah cerita dalam Quran, bila seorang tu sampai nyawa dekat nak habis, dia kata, ya Allah, panjang umur sikit lagi aku nak sedekah. Dan kita pun tahu, amalan pertama yang Allah angkat ialah sedekah. Kita akan berada pada satu zaman, kalau Allah panjangkan umur, tak ada orang nak terima sedekah. Tak ada. Seorang pun tak nak terima. Bukan mereka berjalan ke hulu ke hilir bawa emas nak bagi, tak ada orang nak. Dia kata, kalau kamu datang semalam kami berhajat, sekarang tak ada, kami tak ada hajat. Bayangkan, waktu ibadat lain masih ada, solatnya masih ada, puasanya masih ada, tapi sedekah tak ada. Takkan ada lagi ibadat namanya sedekah. Yang kedua, kata ulama, kerana dia orang yang pemurah ini, yang orang sufi tekankan sangat, ia tanda dia wasangka baik pada Allah, bahawa Allah pemberi rezeki. Kita ni kan rasa, duit banyak ni, kalau bagi orang habislah duit aku. Mana Allah yang bagi rezeki tu? Bukan sebenarnya bila kita beri, kita menjemput rezeki datang, bukan menjemput rezeki pergi. Kalau kita keluar je, kita macam panggil rezeki tu datang.
Tapi kalau kita tahan, kita menang rezeki yang datang. Menang rezeki yang datang. Dan yang ketiga, kata para ulama, kerana tidak ada kemuliaan yang paling hebat di dunia dan darjat paling tinggi di akhirat melainkan Allah berikan pada orang pemurah. Al-karamah fi dunya wa raf'u dzikra fil akhirah. Kemuliaan kat dunia dan angkat darjat di akhirat kelak kepada orang sedekah. Bukan orang sedekah nanti di padang arash, di padang mahsyar, dia akan berteduh di bawah sedekahnya, tahta dhilali sadaqatihi. Sedekah tadi akan jadi payung. Banyak sedekah dia, lebar lah, besar lah payung, ramai orang yang boleh disyafaatkannya. Sebagaimana dia mensyafaati orang dengan duit dan hartanya, demikian dia boleh mensyafaati orang nanti akhirat kelak. Dan para ulama juga menyatakan, mahbubun minal khalq, orang yang paling dicintai dan dekat dengan Allah orang pemurah. Wa qaribun minal khalqi ajma'in, bahkan dia akan lebih dekat dengan manusia. Tetapi kita kadang-kadang nak dekat dengan manusia tak payah berkenalan berjam-jam. Tak payahlah nak cerita hal kita berjam-jam, nak suruh dia sayang kita. Bila kita pemurah, dia sayang. Simple je. Tuan-tuan pemurah sayang. Bila kita sebut pemurah ni bukan sekadar harta lah. Senyuman kita, tenaga kita, apa sahaja yang kita boleh buat berdasarkan apa yang kita ada. Yang penting namanya pemurah, bukan bakhil. Kerana bakhil kita ada makna khas yang berkaitan dengan harta. Kita ada makna umum yang berkaitan dengan semua benda yang kita miliki. Ketika orang kalau dia tak nak senyum, bakhil senyum nama dia. Orang tak nak tolong orang ni, bakhil kudrat atau membakhil tenaga. Semua benda ni orang tak suka. Tapi kalau kita, tuan-tuan sekalian, seorang yang pemurah dari sudut rajin, ni tengok orang buat jamuan, kita tolong tu, tolong ni, orang tengok, orang suka. Allah lebih suka lagi. Ya, orang sikit-sikit je suka, Allah lebih suka banyak. Kerana Allah berbangga dengan hamba-hambanya yang baik. Sebab itu kita diajar doa untuk sentiasa buat baik. Allahumma inni as'aluka fa'alal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk sentiasa buat baik. Dan kemuncak kebaikan itu, sebagaimana kata Hasan Basri, ialah pemurah. Kita sebut benda baik itu banyak, dia ada senarai dia. Di atas sekali itu namanya pemurah. Yang lain dia ikut sabar, sekian ikut. Pemurah dia akan jadi leader kepada semua sifat lain. Dia ketua pada sifat-sifat lain. Yang lain pembantu dan penolongnya. Dan orang yang pemurah, kata ulama, dia akan kurang musuh. Qalilul a'da, dia akan kurang musuh. Wal khusum, dan kurang permusuhan. Musuh kurang, permusuhan pun kurang. Itu kalau tuan-tuan tengok orang yang adik-beradik yang tak gaduh ni, mesti orang ni pemurah dalam tu. Maka tak bergaduh adik-beradik dia. Dan kita tengok bila adik-beradik jenis bergaduh, kan dalam tu tak ada orang pemurah, maka dia akan bergaduh adik-beradik. Sebab kita, siapa pun yang kat adik-beradik gaduh ni berharta je. Tapi kalau ada seorang dia sebagai penenang, dengan dia menjadi pemurah, bergabung semua. Contoh kadang-kadang kita abang, kita payah nak ambil jawatan ayah yang boleh satukan anak-anak, atau jawatan ibu. Ni hebat mak ayah ni, dia boleh satukan anak-anak dia. Macam mana pun ayah tu, dia akan satukan anak-anak. Tu kita bila balik raya, kita cerita mak ayah. Kita sebut balik kampung, kita cerita balik rumah mak ayah. Jarang sebut balik kampung, jumpa abang-abang, adik-adik. Jarang. Kalau macam tu, cuma pergi jenguk je sekejap. Kau jenis balik, tidur, ni kerana mak ayah. Sampai kita tak ambil hotel, tidurlah tengah rumah tu pun tak apa, sebab mak ayah dia kat situ. Kongsi bilik air, tak apalah, sebab mak ayah dia kat situ. Kita redha dengan kekurangan sebab mak ayah dia kat situ. Siapa yang boleh ambil tugas mak ayah dan satukan anak-anak, adik-beradik? Seorang pemurah. Orang ni yang boleh satukan. Kalau dia ada 10 beradik, dia ada 5 beradik, dia ada 8 beradik, siapa yang akan ganti mak ayah? Yang paling pemurah sekali. Kalau abang long tu pemurah, dia bagi rumah dia duduk, bilik, dia siapkan makanan tanpa berkira, maka dia akan mengambil tempat mak ayah dalam gabungkan semua adik-beradik. Lepas tu kalau orang kata, orang tanya, Ustaz ni adik-beradik bergaduh sebab apa? Sebab tidak ada pemurah di kalangan itu. Kalau ada pemurah, walaupun bergaduh lambat laun, dia akan bersatu. Lambat laun.
Dia mesti bersatu. Dekat balik. Datang balik macam ada mak ayah. Itu bagi orang yang tak ada mak ayah. Orang yang paling faham agama di kalangan mereka ambil peranan ini. Sebab besar peranan orang yang menyatukan adik-beradik dia besar. Besar pahala dia. Murah rezeki dia. Banyak kebaikan yang dia peroleh. Dan kata para ulama lagi, bahawa bila seorang itu pemurah, maka dia akan mendapat keberkatan pada rezeki dan pada umurnya. Rezeki berkat, umur pun berkat. Dan bila mana seorang itu pemurah, dia membersihkan hati dan jiwanya. Tazkiyatun nufus. Dan bila seorang itu pemurah, dia menyelesaikan banyak masalah umat. Tentang umat ini memerlukan pemimpin yang pemurah. Bukan setiap kali naik pemimpin kita cerita tentang payah rezeki kita, mahal harga barang. Bila kita berada ataupun dipimpin oleh pemimpin yang pemurah, maka tidak ada rakyat merasa beban ataupun hajat melainkan dapat ditunaikan. Ini kalau kita dapat pemimpin pemurah. Mana pemimpin pemurah ni dicakna rakyat lah. Mana kekurangan rakyat. Maka kita dapati mudah penyelesaian pada semua masalah rakyat. Tapi kalau pemimpin tu kedekut, dia pula yang sibuk kumpul kekayaan dia, maka dia tak boleh selesaikan masalah. Naiklah parti, bertukar manifesto, cerita sama. Cerita barang naik, rakyat tertekan. Sebab apa? Kerana pemimpin itu tidak pemurah. Bila pemimpin seorang pemurah, dia akan melihat rakyatnya sebagai ladang pahala dia. Dia nampak rakyat ini sebagai punca kemuliaannya di sisi Allah SWT. Sebab itu para sufi menekankan bahawa sifat pemurah tak boleh jadi sufi melainkan orang pemurah. Orang kedekut keluar daripada sufi. Kamu tak layak menjadi sufi. Sebab kalau sufi menganggap apapun yang berada di tangan mereka, mereka tak boleh bakhilkan. Satu. Yang kedua, kerana ia adalah milik orang lain. Tentang pahala kita, dia ada pada orang lain. Tuan-tuan nak pahala, pahala tuan-tuan ada dengan orang lain. Dia tak ada pada kita. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila kita berbuat baik pada orang lain, itulah pahala kita. Bila kita tak buat baik, pahala kita pun tak ada. Sebab saya sedekah dengan dia, baru pahala saya dapat. Saya tak mungkin sedekah pada diri sendiri. Ini disebutkan bahawa harta ini milik orang lain, dengan makna pahala yang kita nak peroleh itu ada pada orang lain. Oleh sebab itu mereka tidak menahan pemberian. Mereka tidak kedekut. Bahkan mereka menganggap dengan cara pemurah membersihkan hati mereka. Dan macam mana nak bersih hati? Ada orang bersih hati dengan taubat. Itu mukadimahnya. Ada bersih hati dengan kita baca Quran, berzikir. Itu berapa mukadimah. Tapi kalau dalam hati ini masih lagi cintakan dunia, kita masih belum bersihkan dia. Ada benda yang perlu dibahas. Contoh kalau tuan-tuan bersih rumah, kita dah guna sabun, dah guna pewangi. Tapi kalau ada barang-barang buruk yang kita masih belum buang, rumah kita tak akan nampak baik. Kita clearkan semua barang tu, clearkan, maka nampak bersih. Masukkan barang baru, clearkan, masuk, baru nampak hebat rumah tu. Bukan duk simpan benda lama tu. Maka harta benda kita sedekahkan, dia akan masuk yang baru. Kita keluarkan, dia akan masuk yang baru, yang lebih baik. Dan dia menghalang kita cinta pada harta. Kita kalau tahan harta satu tempoh, jadi sayang. Walhal sayang pada harta tak akan bawa ke mana pun. Yang perlu kita sayang ialah sayang pada amalan kita. Peluang untuk kita melakukan amal soleh, peluang untuk kita melakukan kebaikan. Sebab tu ada orang, tuan-tuan, dia tak ada duit nak beri sedekah, dia beri diri dia. Dia ceritakan ada seorang lelaki namanya Abu Mirsad. Seorang kata, boleh tak awak sedekah, saya susah. Jadi saya pun tak ada duit. Gini, awak pergi mengadu kat mahkamah, saya ada hutang awak 10,000. Nanti Tok Hakim ni, dia akan penjarakan saya. Dan saya takkan dibebaskan melainkan keluarga saya jamin saya bayar hutang 10,000. Awak buat macam tu. Itu dia jalan untuk saya sedekah pada awak. Maka orang ni pun pergi kat mahkamah. Dia kata Abu Mirsad ini berhutang dengan dia 10,000 tak bayar. Maka qadhi pun panggil. Dia pun penjara, dia beritahu pada keluarganya. Maka keluarga dia sayang Abu Mirsad, bawa duit 10,000 jamin dia untuk bayar hutang orang ni. Akhirnya dia dah bersedekah 10,000.
Tetap aneh bila orang pemurah, Allah Ta'ala tunjuk jalan dia. Dan jalan dia sehingga menjadi contoh pada orang lain. Bahkan dia ceritakan ada seorang ulama di Kufah namanya Hamad bin Abi Sulaiman radhiyallahu ta'ala. Ada seorang ketua negara namanya Abu Zinad. Abu Zinad dia akan turun dalam tempoh tertentu bagi duit ke rakyat. Ini apa rakyat ada hajat apa, dia selesai. Seorang ni kata, boleh tak tolong jadi orang tengah bercakap dengan Abu Zinad, aku ni perlukan benda ni, perlukan benda ni. Aku ni tak kenal orang nak bercakap sebab kena ada kabel. Kita kabel ni bukan cerita baru, cerita lama dah kabel. Dalam Islam kabel ada. Yang kita panggil sebagai asy-syafa'ah. Man yashfa' hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang tolong jadi kabel untuk kebaikan, maka dia dapat sebahagian pahala. Kita kata recommend lah. Kabel ni memang ada. Cuma bila kabel itu disalahgunakan, itu yang salah. Memang ada waktu kita tak boleh jumpa orang tertentu melainkan dengan kabel. Sebab dia lebih dekat, dia lebih kenal, dia lebih mesra. Jadi kita pun nak minta itu dan ini yang berkaitan dengan hak kita. Bukan guna kabel ambil hak orang lain. Yang haramnya bila kita guna kabel ambil hak orang lain. Kita kalau guna kabel ambil hak kita, ataupun memperoleh sesuatu yang hak tadi terbuka, tapi kita nak benda tu, kita menggunakan kabel kita kenal tanpa kita bayar apa-apa pada dia. Sebab dalam Islam kabel ni tak boleh kena bayar, dia kena free je. Boleh. Kalau bayar baru namanya rasuah. Kalau kabel ni tak apa, saya tolong awak dapat projek. Habis berapa bahagian awak nak? Tak, saya tak nak apa, saya tolong awak sebab saya tahu awak orang baik, awak ambil projek ni. Itu kita tak panggil rasuah. Sebab dia melihat kebaikan orang ni untuk beri sesuatu. Lelaki ni tanya pada Hamad bin Abi Sulaiman, boleh tak awak tolong cakap dengan Abu Zinad, saya nak banyak ni kerana keperluan ni. Kata Hamad, kamu nak berapa sen? Saya nak RM1,000. Tak payah jumpa dia, saya je bagi. Saya akan bagi awak RM5,000. Tak payah nak jumpa orang besar-besar, ni jumpa saya. Awak jumpa dia dengan recommend sana, RM1,000 je nak. Ni saya bagi awak RM5,000. Ini kisah Hamad bin Abi Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu yang diceritakan bagaimana bulan Ramadan 500 orang dijamu untuk buka puasa. Hari raya ni semua orang pakai miskin ambil 100 orang, RM100 seorang. Begitu rutin dia buat. Maksudnya kisah duit raya ni bukan tradisi Cina. Kata ni tradisi Cina. Ni memang tradisi orang pemurah orang Islam untuk mengembirakan. Bukankah kita tahu duit raya utama ialah zakat? Itu duit raya pada fakir miskin. Dan selebihnya namanya sedekah. Nabi SAW kata, gembirakan, cukupkan keperluan fakir miskin pada hari raya. Itu mana duit raya lah. Tapi duit raya itu wajib bagi, kita nama zakat fitrah. Dan di sana ada yang disunatkan kita bagi, kerana ia bernama sedekah. Dan disunatkan kita bagi kerana dinamakan sebagai kasih sayang. Kadang-kadang wang kita ni nama sedekah pada orang memerlukan. Kadang-kadang wang kita akan menjadi kasih sayang, walau dia tak perlu, sebab duit tu dia sayang kita. Dia tak perlu. Kadang-kadang budak-budak minta duit raya ni, dia tak perlu pun, ayah dia pun kaya. Tapi itu cara menjadikan kita berkasih sayang. Kasih anak-anak suka, pakcik tu baik lah. Pada anak ni, ayah dia pun kaya. Ayah dia pun boleh beri banyak pada orang ni. Tapi anak-anak akan diajar sifat pemurah. Anak-anak. Itu tradisi duit raya. Kalau sebut ini tradisi Cina, bukan. Tradisi pemurah ni tradisi orang Islam. Dan semua sempena, semua keadaan. Ya, kalau pakai sampo itu mungkin tradisi itu tak apa. Itu mungkin. Tapi itu pun tidak salah. Itu tak kita terima. Ini tradisi bagi duit raya, tradisi Islam. Sedekah Islam. Tapi pakai sampo tu, ya. Tapi tak ada masalah pun nak guna sampo. Orang nak tak duit sampo ke tak sampo ke, itu terpulang pada bi'ah atau suasana masing-masing. Bila para ulama menyebut tentang sejarah orang pemurah, ya, pemurah menjadi sifat wajib kepada para nabi sebagaimana kita sebut. Bukan menjadi sifat keutamaan kepada para sufi. Dan sifat keutamaan kepada semua orang-orang yang nak menjadi baik dan nak mendapat kasih sayang di sisi Allah SWT. Orang yang pertama yang pemurah. Sebab masa itu masyarakat baru berkembang.
Yang suka memberi makan namanya Ibrahim AS. Ibrahim orang pertama yang suka beri makan ke orang. Dia panggil kira. Dalam bahasa Arabnya kira. Kira ni ialah dia akan cari mana-mana tetamu untuk makan dengan dia atau disiapkan makanan untuk tetamu. Dia panggil kira. Suka bagi makan macam. Dan di kalangan para sahabat, yang pertama buat Maidatul Rahman. Maidatul Rahman maknanya ialah dia letak satu makanan satu tempat free siapa nak ambil. Sama ada bulan puasa atau bukan bulan puasa. Iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas orang pertama yang buat Maidatul Rahman. Hidangan percuma kepada siapa pun lalu lalang. Dia pergi kat jalan tu, dia letak makanan dia. Siapa nak ambil, ambil. Siapa nak ambil, ambil. Kadang ditunggu. Kadang oleh kerana dia pun, yelah ada masa, dia perlu kelai, ditinggal je, sehingga menjadi satu kebiasaan. Tuan-tuan sekalian, ini semua cara bagaimana kita nak menolak ekonomi rakus, golongan kapitalis dan golongan yang mencari untung. Sedekah yang boleh melawan sistem alung, sistem riba, sistem kapitalis dan pemusuhan dalam masyarakat. Sedekah ni dia boleh merawat benda ni. Sebab tu negara Islam yang sungguh-sungguh yang praktik benda ni, maka kita tak akan dengar orang yang lapar, kita tak akan dengar orang yang susah. Kerana mereka tak perlu tunggu ketua negara bertindak, kerana orang Islam ni yang pemurah. Sebab tu kita tengok tuan-tuan bulan Ramadan, ada tak orang puasa tak ada makanan di negara Islam? Secara umumnya kita tak nafi mereka negara-negara perang, kerana susah akses nak masuk. Bukan kerana tak ada orang pembuat, akses nak masuk negara perang tu susah, melainkan NGO tertentu. Tapi dalam keadaan aman, kalau tuan-tuan tengok, baik masjid, baik surau bersepah makanan. Siapa nak puasa ada makanan, nak sahur pun ada makanan. Ada orang bagi sahur tengah-tengah malam. Artinya hebatnya sifat pemurah. Dia menjadikan ibadat puasa itu satu kesempatan yang baik untuk setiap orang meraih pahalanya. Sebab itu para sufi menyatakan bahawa semua harta ini dia akan berikan pada semua orang, musuh ataupun kawan. Dan diberikan dalam keadaan dia dipuji atau dicela, dia tak kisah. Dia akan beri, orang cela ke, orang puji, maka dia tak kisah. Dan para sufi sebenar, dia tahu mudarat dan manfaat cuma datang dari Allah. Kata kita kalau buat baik untuk dipuji oleh manusia, datang mudaratnya. Kita misalnya buat sesuatu kerana bimbangkan pujian dan celaan manusia, maka dia tak akan berikan apa pun kebahagiaan pada kita. Ubah cara berfikir dan inilah akidah kita. Bahawa tiada mudarat, tiada manfaat melainkan dari Allah. Sebab itu bila kita sedekah walau sedikit, biar kerana Allah. Kenapa? Kerana Allah ini menjadikan sedekah kita diterima, dan sedekah kita akan berkembang dan bermanfaat, dan sedekah kita benar-benar menjadi syafaat pada kita akhirat kelak. Kalau kita jumpa orang yang bersedekah untuk manusia, kerana manusia, dia akan berhenti buat itu tidak lama lagi. Tentu akan jumpa orang yang memang dia pemurah, tapi kerana manusia dia akan berhenti. Satu masa dia akan berhenti. Sama ada dia akan berhenti kerana dah marah pada masyarakat yang masih condemn dia walau dia pemurah, atau Allah hentikan dia dengan ambil rezeki dia sehingga dia tak boleh buat lagi. Tapi orang yang dia pemurah kerana Allah, Allah tu beri dia jalan untuk dia pemurah walaupun dia tak ada rezeki lagi, walaupun dia tak ada harta banyak. Allah beri jalan macam mana kamu nak pemurah. Akhirnya orang ni tak pernah berhenti pemurah sampai dia mati. Itu penting pemurah kita kerana Allah. Kemudian orang sufi, kata Syekh, mati dia tak takut mati, dia pun tak gembira dengan hidup. Mati yang ditakuti dengan maksud Allah murka pada dia, itulah mati. Dan hidup yang menjadi nilai padanya ialah bila Allah redha, maka itulah hidup. Tetapi hidup sebenar apa? Bila Allah redha, itulah hidup. Mati sebenar apa? Bukan mati yang kita tengok mati-mati, itu bukan mati sebenar. Mati sebenar ialah bila kita dimurkai oleh Allah, itu mati lagi tak habis. Kita kan kalau orang baik, kalau bos kita marah kita, kita kata apa? Mati dah aku, bos marah. Ini bos nak jumpa kita, nak marah kita, kita kata mati dah, mati dah. Kenapa? Bos marah ni. Apa tak lagi Allah marah.
Sebab itu di sisi sufi, mati itu bila dimarahi oleh Allah, Allah murka. Kan itu orang yang buat maksiat, mereka sebenarnya mati walaupun nampak hidup. Dah tak ada apa, dah mati dah, nilainya dah habis. Atau orang kalau dia hidup tak nak menuntut ilmu, mati dah dia. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man fatau ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Siapa yang masa muda tak nak mengaji, maka boleh dah kita angkat takbir 4 kali pada dia untuk kematian dia. Mana orang muda-muda ni, keperluan dia ataupun pergaulan dia luas, dia perlukan ilmu. Sebab dia banyak terdedah dengan semua benda. Kita dan tua-tua ni tak banyak terdedah dah. Orang muda-muda terdedah semua dengan hiburan melampau, dengan seks melampau, dengan semua benda melampau keliling dia. Kita kan kalau tengok bila keluar IG, keluar TikTok, ni orang muda dulu. Kita orang tua tak dang dah kerja. Orang muda semua dapat benda fresh. Dia tahu benda-benda baru dalam maksiat. Kalau dia tidak belajar untuk menangkis, menghalang benda-benda ini mempengaruhi dia, maka kata Imam Syafi'i, dia sebenarnya dah mati. Kita dah boleh angkat takbir 4 kali solat jenazah. Jadi ramai manusia hari ini mati, walau zahir kita nampak hidup. Jadi kita tak nak mati macam tu. Ini disebut sebagai mati hitam. Kita ada istilah mati putih, ada mati hitam. Mati hitam maknanya orang ni dia tak mati, tetapi ketakwaan, takut kepada Allah dah tak ada. Ini orang mati. Tak ada, dia boleh duduk serumah dengan pasangannya tanpa nikah kahwin. Semua benda-benda maksiat dah jadi normal. Hari ni terlihat LGBT, homoseks, lesbian jadi benda normal. Artis-artis mereka disanjung. Dah tahu ni artis ni memang gay, lagu dia lagu gay, ambil buat latar belakang TikTok. Dah tahu pelakon ni gay, lesbian, letak tampar gambar dia kat bilik. Dia dah jadi normal. Orang ni dah berani keluar di muka manusia. Tetapi bila kemaksiatan menjadi normal, kita hanya menunggu azab Allah. Kita membilang hari menunggu azab Allah. Maksiat selagi mana dia tak normal, lagi itu kita masih dalam rahmat dan penjagaan Allah. Orang bersama orang ni, kalau dia buat maksiat dan kadang dia malu, dan kadang dia tahu dosa, Allah masih ada rahmat pada dia. Tapi kalau dia buat maksiat dan kadang dia rasa dah normal, biasalah, biasa, tunggulah. Kita membilang hari, menunggu kehancuran dia. Kerana tanda Allah murka pada seseorang atau pada umat bila maksiat sudah dianggap kebiasaan. Bukan sebagian mereka pula berkata tak dapat, tidak kena buat ni, sebab tu kita akan dapat, tidak tak dapat. Macam orang main projek lah, apa pun kena rasuah baru dapat, tidak tak dapat. Dia dah menganggap maksiat tu wajib untuk dibuat. Maksiat ni haram. Tapi pada satu ketika orang-orang yang dah terbiasa buat maksiat sehingga kata wajib buat maksiat ni. Kita ustaz kalau nak kaya, nak itu nak ini, kena baik dengan orang ni, kena minum arak, kena baik, barulah kita nampak hebat. Awak dah mewajibkannya, maka awak tunggu kehancuran awak yang wajib berlaku. Dan kita kena tahu, yakin hidup ni tak lama. Kita dah dengar ramai orang cerita kaya, akhirnya umur 50, 60 dah habis. Berapa umur kita tengok umur? Nak sombong dengan kejahatan, tengok umur berapa. Sebab kita tahu kesudahan kita tak lama. Kita pejang celik, kita dah tak ada. Dan apa kita nak jawab di hadapan Tuhan Pencipta atas segala dosa kita? Maka ini suatu malapetaka besar. Sebab itu kita sentiasa doa, jangan Allah palingkan hati kita, jangan Allah jadikan kita cenderung untuk buat maksiat walau sekelip mata. Kerana azabnya tidak berbaloi dengan maksiat kita buat. Tak berbaloi azabnya. Kerana itu menahan diri daripada maksiat, menahan diri daripada kejahatan, walau pahit sekali mana pun, dia menjadi satu kelazatan di hari akhirat kelak. Kemudian kata Syekh lagi, makanan orang sufi ialah zikir pada Tuhan, dan minumannya ialah bila dekat dengan Allah SWT. Sebab itulah baginya jalan ke arah untuk mendapatkan zikir, bagi mendapatkan pendekatan, ialah dengan tidak bakhil. Seolah Syekh Abdul Qadir nak beritahu
Orang kalau dia bakhil, dia tak akan rasa kelazatan zikir dan kelazatan dekat dengan Allah. Sebab Allah tak nak dekat dengan dia, kamu bakhil. Ada benda yang menghalang kamu dari aku, bakhil kamu. Bila kita berjaya buang bakhil, macam kita jadi pemurah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kenapa orang bakhil? Sebab dia rasa dengan bakhil hartanya habis. Maka inilah prasangka buruk dia pada Tuhan. Tetapi bakhil tidak akan menjadikan harta kita habis. Rezeki kita tamat. Bukan bakhil lah yang membuka ruang rezeki dan juga harta kita. Tapi ramai orang tak, dia tetap rasa dengan bakhil dia boleh kaya. Akhirnya tuan-tuan tengoklah kesudahan orang bakhil, habis macam tu. Miskin juga dia. Maka dia bercita-cita balik, kalau lah saya kaya, saya akan sedekah balik. Baik, baru nak bercita-cita. Dulu kamu dah ada peluang, kenapa tak buat? Syaitan, setiap kali orang tu tak nak pemurah, apa kata syaitan? Allah sebut dalam Quran, Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan sentiasa takutkan kamu, nanti miskin kamu, nanti miskin kamu, nanti miskin kamu. Tetapi miskin ni bukan bisikan di telinga kita. Kita kalau cerita miskin. Kalau kita kaji orang miskin, orang miskin kita kaji. Kalau orang tu baik dan soleh, dia tak akan kekal dalam kemiskinan. Melainkan dia memilih untuk kekal miskin. Yang kita sebut ni orang yang benci dengan kemiskinan. Orang benci dengan kemiskinan, dia memang akan berada di situ. Tapi orang yang soleh dan baik, Allah akan keluarkan dia daripada kemiskinan yang dibenci. Wa imma dia akan dikayakan, atau dia suka dengan kemiskinan itu sendiri. Dia redha, dia suka. Kekal dia kerana dia memilihnya. Dia memilih untuk jadi itu kerana dia rasa seronok. Macam ginilah tuan-tuan. Ada orang dia dah berpeluang duduk membanglo, tapi dia suka duduk materai juga. Bukan dia nak, bukan dia dipaksa duduk, dia suka duduk. Macam contoh ada orang tuan-tuan terpaksa makan ikan masin. Saat kita miskin makan ikan masin, tak ada nak makan ayam. Ada orang dia bukan makan ikan masin sebab dia miskin, dia suka ikan masin. Memanglah dia kaya, dia pun jamu orang semua, lobster lah jamu, tapi dia ikan masin ni. Saya suka. Dia tak akan rasa azab dengan makan ikan masin dengan orang yang terpaksa makan ikan masin rasa azab. Makan menangis. Asal kenapa aku tak boleh makan fried chicken? Duk makan ni fried ikan goreng ni. Sebab dia akan terasa azab. Tapi orang yang baik, kalaupun dia berada pada keadaan yang orang kata nampak tak berjaya pun, tak, dia suka cara tu. Dia suka cara tu. Ada orang tuan-tuan, dia suka melancong duduk hotel. Ada orang dia mampu hotel, tapi dia suka duduk homestay. Dia suka homestay, tak suka hotel. Bukan duit dia sikit. Ada orang pula homestay pun tak suka, dia suka duduk rumah dia sendiri, rumah mak dia. Biar tak ada bilik pun, dia tidur dekat lambu luar, dia tak kisah. Biar tandas dia angkat pintu pun, dia okey, dia suka. Bukan dia tak ada duit, dia boleh beli hotel. Tapi dia suka macam tu. Ini contoh hamba Allah. Hamba Allah ini, Allah tak akan, kalau dia soleh dan dia baik, Allah tak akan letakkan dia dalam kesusahan. Melainkan dia memang suka dengan benda tu. Dia suka. Maka dia tidak berada dalam azab. Sebab tu tuan-tuan nampak beza. Ada orang duduk dalam kemiskinan lalu meratap menangis kerana miskin. Nangis meratap tu, duduk termenung semayang tidak apa tidak. Duduk meratap miskin, tunggu orang bagi. Ada orang dia miskin, dia mulia. Sebab dia tak pernah meratap miskin dia redha, dia suka. Dia pun nampak peluang untuk dia buat itu dan ini. Maka itu kerana pilihan dia. Bukan kerana dia tidak dikeluarkan. Tapi dia tidak mahu keluar. Macam kita cerita orang kampung dah, tak nak duduk bandar. Kenapa? Saya tak suka duduk bandar, saya nak duduk kampung. Apakah dia tak mampu duduk kat bandar? Mampu, lebih pada mampu. Tapi dia suka duduk kampung, senang kampung tak tenang. Nampak damai, pagi-pagi pun rasa selesa. Ini cerita bagaimana orang soleh, Allah keluarkan dia daripada kesusahan. Kalau kita nampak dia masih macam susah, sebenarnya dia senang dalam susah. Dia soleh tetap sakit, tapi dia tenang dalam sakit. Dia anggap ini pahala dapat banyak, dia okey. Aku tak buat, tak, saya dah redha ni, saya suka. Dengan sebab itulah saya dapat ingat Allah banyak, saya dapat sekian-sekian. Ni kalau saya sihat balik, geng-geng lama datang balik, habis saya buat maksiat balik. Better saya sakit lah. Kadang-kadang tak reti nak beri alasan pada kawan-kawan jahat ni. Tapi bila ada sakit ni macam ada alasan kuat. Sakit lah tak boleh. Dia orang karaoke tak boleh lah, saya sempuk, sakit. Dia orang minum, tak boleh, saya kencing mani teruk dah. Dia ada orang tuan-tuan, walau dia baik, dia tak reti nak tegas dengan kawan jahat ni. Dia tetap cakap lembut kawan jahat ni.
Kawan jahat bila tengok orang cakap lembut, dia ajak lagi. Maka satu je alasan dia, sakit. Maka dia bebas. Bila orang ni tak sama cara kita muamalah dengan orang. Ada orang memang bila dia jadi baik, dia tegas dengan kawan-kawan dia yang lama, dia dah kerak rotan. Ada orang tuan-tuan, dia jenis orang yang kita katakan baik, semua orang baik. Bila kawan maksiat ajak lagi, maka dia tak akan buat maksiat. Tapi macam mana cara nak tolak? Maka orang ni dia akan gunakan ia dengan apa yang Allah uji dia seronok. Dia sebab saya sakit, alhamdulillah, kawan saya pun dah tak datang, kawan saya pun dah tak ajak, dia tahu saya sakit jantung, sakit sekian. Maka orang ni tenang dengan apa yang Allah uji dia. Kemudian akhir syekhnya berdoa. Dia macam sebagaimana dalam setiap majlis, doa ini doa yang selalu disebut, ya Allah, kurniakan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Ini doa yang paling jamik dan manik. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW suka doa ini, kerana itu aku tak pernah tinggalkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan pelihara daripada azab api neraka. Tetap perbanyakkan doa ini. Dan doa ini, kalau tuan-tuan tak doa yang lain-lain, cukup doa ini, kerana dia menghimpunkan segalanya. Kalau kita minta kebaikan dunia, semualah rezekinya, jodohnya, anak, itu semua kebaikan dunia. Kalau kita sebut pula kebaikan akhirat, dengan pertemuan dengan para nabinya, dengan syurga, itu semua kebaikan akhirat. Dan minta pelihara daripada api neraka. Bukan sekadar maksud pemeliharaan sebenar di hari akhirat kelak. Bukan pemeliharaan di dunia lagi. Allah jauhi kita semua amalan yang boleh bawa kita ke neraka. Akhirnya kita pun Masya Allah tak cenderung nak buat amalan neraka. Ni semua amalan ahli neraka, saya tak cenderung. Kata Nabi SAW, yang ni kalau buat masuk neraka, ini buat masuk neraka. Tapi sebab kita dah doa, ya Allah lindungi aku dari neraka, maka amalan ni pun kita tak bikin nak buat. Amalan ni pun kita tak bernafsu nak buat. Ya, bagaimana pemeliharaan Allah dengan doa yang hebat ini, yang sentiasa didoakan oleh Rasulullah, sehingga Anas bin Malik tidak pernah meninggalkan doa ini kalau dia berdoa. Mak doalah benda-benda lain, doa inilah penutup dia, atau doa inilah pembuka dia. Dia kalau dia doa yang lain, doa ni tetap wa imma jadi pembuka, wa imma jadi penutup. Walau kebiasaan masyarakat kita, doa ini biasa jadi penutup. Tapi nak letak pembuka pun boleh. Yang penting dalam doa, kita banyak-banyak doa ni jangan miss, biar ada. Dan dia merangkumi semua. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.